Kalau kita tengok dalam konteks yang lebih luas, tuan-tuan, kita pergi ke Iraq, walaupun kita tak tahu hakikatnya, orang Islam pasang bom dalam kereta, letupkan, ramai orang Islam mati. Itu adakah keredaan Allah ke nafsu tersembunyi? Tuan-tuan jawablah masing-masing. Nafsu ke ataupun keredaan Allah? Nampaknya dari satu segi, bila mereka ini yang letupkan tadi itu orang berdendam, tapi sama-sama Islam. Mungkin Syiah dengan Ahli Sunnah sama-sama Islam. Cuba fikir tuan-tuan, bukan seorang, berpuluh-puluh. Cuba kita fikir, adakah itu betul-betul keredaan Allah ataupun itu adalah didorong oleh nafsu yang tersembunyi. Tapi insya-Allah orang Melayu tak buat, kerana orang Semitik ini, bangsa Semitik itu keturunan Sam bin Nuh, bangsa Arab, bangsa Yahudi, Mesir tua, orang Habsyi, sekitar itu semuanya keturunan Semitik. Keturunan Semitik ini kalau alim-alim betul, tak ada bangsa lain boleh mengatasi kealiman orang Semitik. Sebab itu nabi-nabi dan rasul-rasul diangkat oleh Allah, dilantik oleh Allah daripada keturunan Semitik. Kalau jahat betul, tak ada bangsa lain yang serupa itu. Sebab itulah orang Melayu insya-Allah tak adalah nak pasang bom letupkan kereta, insya-Allah tak ada. Itu bangsa Semitik. Kecuali orang Arab yang duduk sini lah, ada keturunan itu. Saya terbaca, tuan-tuan, ini untuk menutup kuliah pada malam ni. Saya terbaca dulu masa saya belajar di Kolej Islam tahun 60-an. Saya habis Kolej Islam tahun 63. Saya baca ada seorang Yahudi dia menyamar seolah-olah dia seorang Islam, duduk di mana? Dekat Syria ke di Iraq. Dia ikut parti yang terbesar di Iraq ke di Syria, saya lupa kerana dah terlalu lama. Jadi Yahudi ini ketokohannya sangat hebat. Dalam politik memang dia ada kedudukan, yang akhirnya dia dilantik sebagai Menteri Pertahanan. Bila sudah dilantik Menteri Pertahanan, barulah kerajaan Iraq atau Syria dia tahu bahawa itu Yahudi, lalu ditangkap, dibunuh. Kerja macam ni orang Melayu tak boleh buat, tuan-tuan. Yahudi, Arab itu boleh. Sebab itulah kita naklah berhati-hati, jangan sampai kita menjadi nafsu, terutamanya nafsu yang tersembunyi. Dan di sana banyak lagi jenis-jenis nafsu yang diterangkan oleh ulama. Setakat ni saja untuk malam ini. Kesimpulannya, hendaklah kita berhati-hati daripada pengaruh nafsu kita. Kita memang sukar melepaskan diri daripada pengaruh nafsu, kecuali Allah bantu kita. Sebab itulah kita bergantunglah pada Allah, berdoalah pada Allah supaya Allah selamatkan kita daripada pengaruh nafsu kita. Kerana tadi Ibnu Athaillah kata, hanya Allah saja yang boleh bantu kita. Didatangkan Junudul Anwar, disekatnya kegelapan dalam hati dan masuknya makhluk dalam hati. Memanglah cahaya itu lawan daripada kegelapan. Dalam Quran pun disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'umut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini kita dah tahulah
Orang-orang mukmin itu berada dalam cahaya hidayat Allah. Orang-orang kafir berada dalam kegelapan. Tapi kita tak memadai dengan cahaya itu saja. Kita perlukan cahaya yang khusus, yang juga disebut oleh Ibn Athaillah, cahaya yang Allah waridkan, Al-Anwar Al-Waridah, cahaya yang Allah waridkan terus ke dalam hati kita. Yang pernah saya terangkan dalam kuliah-kuliah yang lepas, ada 3 jenis. Yang pertama nur intibah, yang kedua nur iqbal, dan ketiganya nur al-wisal. Nur intibah menjadikan hati kita ini hidup, bertukar daripada lalai kepada jaga. Nur iqbal menjadikan hati kita ini asyik kepada Allah, dan nur al-wisal menjadikan hati kita ini sampai kepada ma'rifatullah. Apabila Allah kurniakan 3 cahaya ini dalam hati kita, mudah-mudahan kita menjadi orang yang dapat mengalahkan nafsu kita. Seperti yang Nabi sebut, tuba liman kana nafsuhu asiratan li aklihi. Berbahagialah orang yang nafsunya ditawan oleh akalnya, oleh hatinya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.